Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah live pada malam ni kita akan buat siaran ulangan. Apa reaksi abang ataupun apa tindakan abang adalah abang bagi dia masa. Kamu ni selama-lamanya kelembutan tidak akan pernah kalah dengan kekerasan. Jadi kalau jujur dengan meminta nasihat, kita akan secara direct terus memberi nasihat melalui hati ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu orang masuk lah dulu, baru abang klik. Dah lah. Assalamualaikum semua. Malam ni ini live ini kiranya update episod kali ke berapa? 37. 37. Dan 37 ni insya-Allah abang akan bagikan beberapa part. Cuma kita tak tahu lagi berapa part yang kita mau bagilah. Sama ada 10 minit, maksudnya akan ada 6 video dengan 10 minit, part 1, part 2. Dia akan bersambung-sambung. Abang akan bagi kemudahan untuk kamu tengok dalam masa sesi video. Dalam masa macam satu video ni 10 minit je tengok. Kamu tak akan tengok berterusan. Selalunya 1 jam kan. Jadi insya-Allah pada malam ni, Assalamualaikum, siapa tu? Farhana di. Farhana, tepat tu. Sebab live Dia orang ni pertama. Enggak, sebab soalan ni dia yang tanya. Assalamualaikum Farhana. Ngam juga kau masuk malam ni. Naim Hakim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Naim. InsyaAllah live pada malam ni kita akan buat siaran ulangan. Macam kita ulang semula dengan 2 soalan yang pernah abang dapat live sebelum ni, yang menjadi isunya sebab abang tak sempat save abang punya live tu. Itu yang kesiannya sebenarnya. Untuk rambut tu. Sebelum kita pergi kepada 2 soalan yang abang kena tanya tu, abang jawab. Abang sebenarnya ada satu perasaan yang live waktu tu sudah jawab sepenuh hati, tapi disebabkan tiada rezeki, Allah tidak rezekikan untuk save benda tu. Jadi abang macam berhajat untuk jawab semula soalan tu dengan adalah panel-panel jemputan. Panel-panel jemputan ni maksudnya adik-adik abang yang akan sudi berkongsi cerita ataupun berkongsi pendapat, berkongsi pengalaman berkaitan 2 soalan yang kita tackle baru-baru ni. Dan insya-Allah bukan ada Ridu dan juga Amin, ada juga satu orang lagi yang tengah berurusan di Bank Rakyat, iaitu Hasbullah Baharudin. Hasbulawang, kad merah dilayang, kad merah dilayang. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni lah, ini adalah episod ke-37 yang abang akan bahagikan, mungkin sama ada abang bahagikan kepada 6 part, iaitu 10 minit, yang akan ada 6 video, ataupun kita tengoklah 20 minit kan dan sebagainya. Jadi untuk part yang pertama ni kita akan buka lah, abang akan direct dengan ada 2 soalan kan. Soalan pertama tu yang abang ada tulis tadi, soalan dia lebih kurang apa reaksi kita, apa tindakan kita terhadap orang yang kita nasihatkan tu dia tidak berubah. Apa reaksi yang kita patut buat? Adakah kita kecewa? Adakah kita raikan dia? Ataupun apa tindakan kita sepatutnya dengan orang macam tu? Okay? Jadi sementara kita menunggu Bula pun akan bagi juga pandangan dia berkaitan tentang soalan-soalan itu. Kita tengok je, bergantung kepada mood dia, sebab dia dalam keadaan, apa orang bilang? Dalam keadaan dia mau flat sudah. Flat sebab ialah seharian bekerja dan sebagainya. Jangan Abu dipisah. Siridu, apa dia buat di belakang tu? Nilai tingtong. Siapa jangan naik sangat? Basif. InsyaAllah ini akan save dan akan disimpan dalam YouTube channelku, Farhana. Abu Siridu jadi misteri-misteri di belakang. Jadi insyaAllah untuk soalan yang pertama ni, kepada semua yang menonton malam ini, Kan ada kita soalan akan lain. pergi kepada, kalau ada soalan lain pun kami akan buka juga. Mungkin benda ni boleh jadi 2 jam 2 kan. jam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbalik kepada soalan pertama tadi. Soalan pertama ni abang dapat masa live yang tidak save tu. Soalan dia, apa reaksi kita, apa tindakan kita kepada mereka yang kita sudah nasihatkan tapi dia tetap tidak berubah. Jadi apa pandangan dia, macam moderator sudah kan? Abang dulu. Takkan abang. Masa tu yang seingat abang lah kan? Kami tukang bunga-bunga. Seingat abang waktu tu, reaksi abang, dia macam, kalau abang dibagi soalan ini, apa reaksi abang ataupun apa tindakan abang adalah abang bagi dia masa. Kamu ni mentang-mentang kamu bunga-bunga. Kalau abang dibagi situasi di mana kalau aku nasihatkan seseorang tu, dengan abang bagi nasihat, dia tidak berubah,
kita bila kita macam memberi nasihat kepada Sekiri seseorang juga di tu, belakang. ujian yang pada apa? Bila kita nasihatkan orang tu, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran sahaja, bukannya kita mau tengok natijah, tengok kesan dia, tengok dia berubah. Kalau dia berubah itu bonus. Kalau dia berubah itu bonus, sebab mau tak mau berubah tu atas diri dia, bukannya macam dia berubah sebab aku. Itu memang lari niat sudah. Dan juga yang abang ingat, kita kena tengok masa kita nasihatkan dia, adakah niat kita menasihati dia atas dua perkara. Adakah pertama kita rasa diri kita baik ataupun masa kita nasihat tu dengan aura apa? Alhamdulillah, aku ingat balik jawapanku. Ada dua benda. Pertama iaitu adakah kita rasa kita lagi baik dengan dia, menyebabkan nasihat tu tidak sampai kepada dia, ataupun yang kedua adalah kita bagi nasihat tu dengan penuh kemarahan. Sebab yang abang ingat adalah Imam Malik sendiri pesan, bila kita yalah bang, sebab soalan kedua tu aku sangat jangan bang, nangis aku. Biarpun aku tahu episod ni akan jadi episod menangis, episod drama. Mungkin ini adalah episod ketiga yang aku ada berair mata, di mana bila kita menasihati orang tu, yang kedua Imam Malik sendiri pesan, apabila kau menyampaikan kebenaran dengan seseorang datang sudah si Bula itu, aku macam mau ketawa. Datang sudah tetamu kita yang kedua, yang ketiga, iaitu Hasbullah Dia Baharudin. cerita pasal bank dulu nih, kamu dengar? Kedengaran siapa? Cerita teruskan ya. Dia susuk. Jadi berbalik kepada dua tadi kan, bila apa reaksi kita, tapi jangan dulu fikir apa tindakan kau, tapi kita fikir balik masa kita bagi nasihat tu. Masa kita bagi nasihat tu, okey Bula? Okey. Masa kita bagi nasihat tu, dua perkara abang sentuh. Pertama, apa kita punya, adakah niat kita, sebab Imam Malik, tadilah abang cerita pasal Imam Malik kan. Imam Malik kata, jika kau mau menyampaikan kebenaran itu dengan kemarahan, yang kebenaran tu tak sampai, tapi yang sampai tu adalah kemarahan. Jadi disebabkan itulah dia tak berubah, dia menjauh, dia dan sebagainya. Jadi abang berpandangan, jangan fikir pasal apa tindakan kau sebenarnya, tapi fikir balik atas diri kau. Boleh jadi nasihat yang kau sampaikan tu, boleh jadi sebab pertama kau fikir diri kau baik, dia buruk. Jadi nasihat tu memang tak sampai lah. Kalau nasihat kau adalah sama-sama untuk kebaikan dia dan bukan atas kepentingan kau, benda tu memang akan sampai. Dan yang kedua, yang tadi itulah yang abang cakap tu, yang kedua lebih kurang apa emosi kau pada ketika itu. Adakah kau sampaikan kebenaran dengan marah ataupun kau sampaikan kebenaran itu dengan kasih sayang? Sebab kebenaran ni benda baik, kemarahan ni benda negatif. Jadi negatif dengan positif memang tak boleh bercampur. Selama-lamanya kelembutan tidak akan pernah kalah dengan kekerasan. Dan juga negatif dan positif, kalau kau mau sampaikan juga positif dengan keadaan caranya negatif, negatif tu sampai, positif tu akan terlindung. Okay? So itu pandangan abang, dan itulah abang tak akan fikir apa patut reaksi kita buat tak? Kalau abang, reaksi yang patut kita buat adalah refleksi diri balik. Cikgu. Jadi aku punya trademark sudah gitu tu. Jadi abang macam itulah. Yang lain pula abang pas button kepada Dok, panel-panel jemputan ni. Kau mau apa, Ben? apa pandangan Dok? Pandanganku, aku pernah share pandanganku dengan Abang Arin. Pandang tajam. Kalau Abang Arin pernah share, Jangan cuba ingat. apa ingatlah. Kita share pandangan tu di video call time PKP di Semenanjung. Pandanganku, dia berbalik kepada orang yang meminta nasihat. Sabar. Seduk saja. Dia berbalik kepada orang yang meminta nasihat. Sejujur mana dia minta nasihat, sejujur mana dia inginkan nasihat. Maksudnya macam yang kalau dia betul-betul jujur mahukan nasihat, and then dia betul-betul jujur, nasihat itu adalah kepada dirinya, bukan berwakilkan orang lain. Bukan berwakilkan orang lain. Yes, nasihat itu akan sampai kepada dia. Tapi kalau macam yang cara dia meminta nasihat yang bang, kawanku dia begini, lepas tu dia begini, apa kita buat? Padahal yang dia cakap, dia tanya tu sebenarnya kepada dirinya. Tapi dia menggunakan kawannya untuk meminta nasihat. So maksudnya Dah telus pada dia tidak jujur pada dia tidak jujur pada dirinya, dia tidak jujur pada orang yang dia minta nasihat. Sebab boleh jadi orang yang diminta nasihat akan cakap yang okey,
dalam keadaan sekarang apa yang kau patut buat adalah begini. So saranan itu, nasihat itu adalah kepada kawannya, bukan secara direct kepada diri orang yang meminta nasihat. Betul. So itu boleh jadi salah satu sebab kenapa nasihat itu tidak sampai. Jadi kalau jujur dengan meminta nasihat, kita akan secara direct terus memberi nasihat melalui hati ke hati. Maksudnya So maksudnya orang yang meminta nasihat dan memberi nasihat itu, dia akan melalui hati, bukan melalui percakapan semata-mata. Jadi sejauh mana, kalau dari aku, dia berbalik kepada sejauh mana dirimu jujur untuk meminta nasihat dan sejauh mana dirimu berani untuk menerima nasihat. Sejauh dirimu berharga. Yes. baru Ini minit baliklah. ke-10. Baru minit ke-10. 41 habis. When you give honest question, you will get honest Honest answer. Berdakwah yang bagi hidayah tu Tuhan, kerja Tuhan, bukan kerja Nabi Muhammad. Kalau baca dari awal macam demi masa sesungguhnya manusia kerugian. So macam yang kalau kita letakkan expectation kita terlalu tinggi, boleh jadi dia akan jatuh serendah-rendah yang kita tidak akan sangka. Soalan kedua ni rasanya panjang. Boleh jadi kenapa orang tu tidak terima teguran, sebab sekarang ni pun kita masih tidak terima teguran.